Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. Amin. Amma ba'd. Mengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah dirahmati Allah SWT sekalian. Khabar semua sihat? Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT kita dipertemukan pada pagi ini, menandakan Allah masih lagi memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam beserta peluang dan ruang untuk kita terus mengumpul sebanyaknya bekalan untuk bertemu dengan Allah SWT. Lagi-lagilah di waktu yang penuh barakah ni, pada waktu pagi subuh, kita memulakan dengan sama-sama menghadiri salah satu daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Macam biasa, jom kita mulakan bersama menjemput keberkatan dengan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullahi salamullah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Baik, Alhamdulillah, jom kita sambung bacaan kita pada pagi ini di dalam kitab Adab Orang Islam karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Alhamdulillah, kita masih lagi di dalam bab yang ketiga, iaitu adab-adab terhadap Al-Quran, kalamullah. Masih juga kawan-kawan yang berada di TikTok kita ni dan juga di Facebook, saya ingat yang bersama di Alam Maya ni, insyaAllah kita sambung kitab bacaan kita pada pagi ini. Baik,
hadis yang seterusnya, kata Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Imam Baihaqi, innal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Faqila ya Rasulullah wa ma jala'uha? Faqala tilawatil Quran wa dhikril maut. Satu hari Nabi SAW berkata kepada para sahabat, innal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Ibu-ibu yang ada kitab ni muka surat 20 kan, kita nombor 4 tu. Kata Nabi SAW, innal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati ini, kata Nabi SAW, boleh berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Faqila ya Rasulullah, maka sahabat bertanya dengan Nabi SAW, wa ma jala'uha? Apakah yang boleh mengilatkan, menggilap semula hati yang berkarat tadi? Kalau kita orang kampung kata nak kikih macam mana karat-karat yang ada pada hati tadi, maka kata Nabi SAW, faqala tilawatil Quran wa dhikril maut. Dua benda yang boleh membersihkan hati kita, menjadikan hati kita ni bersinar, berkilat balik, iaitu tilawatil Quran wa dhikril maut. Banyak membaca Al-Quran dan juga mengingati mati. Ini dua benda. Sebab tu ibu ayah semua, alam-alam kita sekarang ni dah hari yang ke 21 serangan dan peperangan yang berlaku di bumi Palestin daripada 7 Oktober, yang dilakukan tindak balas mempertahankan diri oleh kawan-kawan kita di berjuang mujahidin di Palestin lah. Ramai orang tak perasan bahwa semua sebenarnya antara kekuatan ketenteraan yang ada di bumi Palestin ni, keluarga kita, para pejuang ni di Palestin ni, kalau kita tengok dalam 2-3 bulan sekali hafiz Quran, 2-3 bulan sekali khatam Quran, 2-3 bulan sekali khatam Quran. Khatam dari sudut hafazan. Maknanya dia dalam setahun tu ada beberapa camp hufaz, camp hafalan Al-Quran. 3 bulan sekali masuk camp tu khatam Quran 30 juzuk di dadanya, fis sudur, bukan lagi di mulut tapi di hati dia. Kalangan siapa? Anak-anak di Gaza khususnya. Sebab tu kalau kita tengok dalam video-video di Telegram Nadir An-Nuri ke terkini sensasi Palestin, kita akan tengok anak-anak ni ataupun keluarga ni ataupun ibu dan ayahnya di bumi Palestin ni, di atas musibah dia, rumahnya hancur lebur, dibunuh keluarga dia, mulut dia apa berlaku kat mulut? Tak henti-henti dengan kalimah Al-Quran, tak putus-putus. Yang saya boleh kenal diri saya dan ibu ayah semua, tuan-tuan, mungkin kita kenal diri kita, kalau kita duduk tempat musibah tu belum tentu Quran yang keluar daripada lidah kita. Sila-sila habislah rumah aku, tak ada dah, mati dah anak aku. Ni dah kat mulut tak habis dengan ayat Quran. Doktor-doktor yang merawat di hospital-hospital di Gaza sambil rawat sambil dengan Quran. Subhanallah. Sebab apa? Al-Quran ni telah menjadi sebati di dalam jiwa mereka. Sebab apa? Mereka mempunyai hati yang bersih, iaitu hati yang selalu tilawatul Quran wa dhikril maut, banyak membaca Al-Quran dan juga mengingati mati. Sebab tu bagi semua ingat tak, bulan lepas kita pernah sebut dengan kunci kepada kehidupan kita ni adalah solat. Satu, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat dapat mencegah diri kita ni daripada perbuatan keji dan munkar. Satu. Tapi ada satu lagi, iaitu Al-Quran. Macam mana kedudukan diri kita dengan Al-Quran? Maknanya kalau orang tu kuat semayang tapi malas baca Quran, hati dia masih tetap akan bermasalah. Sebab tu hati-hati kita ni, muka ni muka orang surau dah, orang kenal dah kot taman ni. Taman Pak Long ni, kaki surau ni, Haji ni, orang surau ni. Tapi akhlak kita bagaimana? Nak memperindahkan semua itulah dengan melazimi Al-Quran.
wa dzikril maut, dan banyak mengingati mati. Ingat mati ni macam mana? Sama ada kita ingat tentang kita semua ni, kullu nafsin dha'iqatul maut, akan sampai kepada saat kematian. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua kita ni akan sampai saat habis kita, semua akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun macam mana ingat mati? Terpulang. Antaranya melalui hadis Nabi SAW. Nabi kata, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak antara muslim dengan muslim yang lain ada 6. Salah satunya adalah mengiringi jenazah ke perkuburan. Sebab tu berdosalah kita di taman ni ataupun di section kita ni kalau tak ada orang yang mengiringi jenazah tersebut ke perkuburan, sebab dia jadi satu fardu kifayah. Maka kena ada yang pergi. Sebab tu kalau ada kematian, kita pun tak ada buat apa kat rumah, pergilah tengok jenazah. Duduk relax-relax kan, tak ada apa-apa kat rumah. Petang-petang contohnya ada jenazah, pergi rumah jenazah. Kalau kita hari ni masjid lah, pergi ke masjid tengok jenazah. Semua tu untuk apa? Untuk zikril maut, menyebabkan hati kita ni banyak mengingati mati. Yang kelima, pada suatu masa seorang musuh Islam yang paling keras datang bertanya Rasulullah SAW, wahai Muhammad, bacalah kepadaku Al-Quran itu. Mai jumpa Nabi, dia kata, ya Muhammad, baca dekat aku Al-Quran. Maka Rasulullah SAW pun membaca, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Suratul Nahl ayat 90. Tuan-tuan, kalau jumpa orang bukan Islam mai minta kita, cuba you baca sikit you punya Quran, I nak dengar. Tuan-tuan boleh pilih ayat ni. Okay? Ataupun ni satu, sebab ini sunnah Nabi. Nabi pernah baca ayat ni kepada salah seorang bukan Islam. Ataupun satu lagi, nak ambil ayat mana? Ambil yang dibacakan oleh adik Sayyidina Umar. Taha anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Sebab ayat ni melembutkan hati Umar Al-Khattab dulu yang begitu bengis dan keras, cair dengan ayat daripada surah Taha. Ataupun nak ambil ayat mana lagi? First ayat yang Jibril baca kepada Nabi SAW. Kan qasidah kita kan, Iqra, Iqra ya Muhammad, Assalamu alayka ya. Iqra dekat mana? Dekat fa'ataitu ila habibi, dekat gua Hira. Wahyu pertama Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini beberapa ayat yang kita boleh pilih untuk baca kepada kawan-kawan kita yang bukan Islam, ataupun dalam bahasa ni non-Muslim lah, not yet Muslim, yang belum lagi Islam. Kita boleh pilih ayat ni. Baik, Nabi pun bacalah ayat ni, wahai semua, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Kita orang lelaki dengar ayat ni kat mana? Khutbah Jumaat. Kalau tiba-tiba, ya ke ustaz, macam tak pernah dengar tu. Confirm baru bangun, tidur je manjang waktu khutbah, tak sedar ayat ni baca Pak Loroi. Kalau tak perasan, ada waktu tengah baca ayat ni kita tidur lagi. Tapi atas ni baca lah, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Tu makna nak dekat tu, nak dekat habis khutbah lah. Apa dia? Belum selesai Nabi SAW membacanya, tak ada habis lagi Nabi baca ayat ni, musuh tersebut meminta supaya diulang bacaan. Muhammad ulang lagi, Muhammad ulang lagi. Dia panggil Muhammad pasal dia tak Islam lagi, kan?
dalam keadaan kagum terhadap kemuliaan lafaz Al-Quran, kesucian maknanya serta kejelasan penerangannya, ia tertarik dengan kekuatan pengaruhnya dan serentak dengan itu ia angkat kepala lalu membuat pengakuan tentang kesucian kalamullah dan keagungan dengan katanya demi Allah. Demi Allah ni bagi semua untuk maklumat sebagai ulangan balik, budaya waktu itu hang Islam ke tak Islam kan, demi Allah ni benda yang satu sumpah ataupun penegasan. Wallah. Lepas tu kalau kita ada channel-channel dalam TV tu Mesir ke mana kan, tengok dia ni tak bertudung tak apa tapi cakap sikit wallah, tu budaya dia, bukan satu pegangan akidah. Dia Kristian tapi dia boleh sebut wallah. Sama lah juga tadi ni, wallah, sesungguhnya Al-Quran ini kemanisannya di luar jelas bersinar berseri-seri, di bawahnya berdaun kehijauan, di atasnya berbunga, berbuah, dan ini tak mungkin kata-kata manusia. Rawahu Tabrani. Ulang, kita ingat Quran ini turun bila? Pada waktu keadaan masyarakat waktu itu berperang dengan kata-kata yang indah dan manis. Penyair-penyair Arab, kalau orang tua-tua kita dulu, zaman ayah-ayah yang senior-senior depan saya ni, zaman dululah syair lawan syair, pantun lawan pantun, tak habis lawan, tak boleh naik tangga rumah. Makna waktu itu juga di zaman Mekah, Nabi diutuskan menjadi Rasul pada usia 40 tahun tu dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengatasi bahasa-bahasa indah pada waktu itu. Termasuklah musuh ni tadi, dia seorang ahli bahasa. Bila dengar Nabi baca, wih, ini bukan ayat manusia biasa ni, ini kalam Tuhan. Maksud ayat Al-Quran yang tersebut di atas ialah sesungguhnya Allah memerintahkan manusia supaya berlaku adil, berbuat kebaikan dan menolong kaum kerabat, dan menegah daripada melakukan perbuatan yang keji, perkara mungkar dan kezaliman sehinggalah akhir hayat. Akhir ayat tadi. Ayat ini tentang suruhan-suruhan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma saya lupa nak cari balik apa ayat first yang Nabi baca. Boleh jadi ayat ni sebab seingat saya dalam usrah awal, pertemuan awal Nabi di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam, seorang remaja waktu itu di Mekah, rumah Arqam bin Abi Al-Arqam, Bilal bin Rabah keluar curi-curi senyap-senyap waktu malam nak join, nak dengar apa kata Muhammad bin Abdullah ni. Antara yang menyebabkan Bilal tertarik memeluk Islam adalah dengan ayat yang Nabi sebut dengan kebaikan, kebajikan. Tentang Islam ni menjaga keadilan dan kebaikan semua golongan. Kita ni semua sama, hamba ke, tuan ke, hakikatnya yang paling mulia kalau kita adalah takwa pada Allah. Kalau tuan-tuan nanti boleh cari ayat mana yang Nabi baca waktu usrah dengan Arqam bin Abi Al-Arqam di rumah tersebut. Oleh demikian orang Islam selain daripada mengikut hukum-hukum Al-Quran, di mana yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, serta surat sebelah tu, mengikat diri dengan adab-adabnya dan berakhlak dengan akhlaknya, maka hendaklah ia sentiasa melazimkan diri dengan adab-adab yang berikut. Kita nak masuk pula beberapa yang disenaraikan sebagai adab membaca Al-Quran. Okey, yang pertama, okey, kata tuan nampak letih semua ni, ramai menunduk faham ni. Apa yang berlaku semalam, subuh biasa no, ekor pula tu kan. Jangan risau, sekali kita sarapan bersama. Hari ni sempat sarapan 2 bulan tak dan sarapan sekali. Sebut sarapan semua segar. Baik, yang pertama, membaca Al-Quran dalam keadaan yang paling sempurna, iaitu berwuduk, menghadap kiblat dan duduk dengan penuh tertib terning. Siapa tahu terning? Ni ayat orang lama ni.
Ternik, siapa tahu ternik? Saya search lah dekat bahasa pustaka kan. Ternik ni maknanya macam tertib lah, tertib tenang. Kalau Kelantan sebut duduk molek-molek, duduk molek, comel, duduk ternik. Hormat dan khusyuk. Okay, poin dekat sini, membaca Al-Quran ni bayar semua paling sempurna, iaitu berwudu, menghadap kiblat, duduk dengan penuh tertib, hormat dan khusyuk. Ini maksud dia yang paling sempurna menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, pengarang kita ni. Ustaz, walaupun Quran yang dalam phone ke? Ya, Quran kita kan sekarang dalam handphone kan, ataupun sekarang Quran kita ni nak mudah supaya boleh baca di mana-mana, kita pakai Quran yang ada terjemahan. Itu semua Quran-Quran yang boleh dibaca tanpa berwudu. Adapun yang disebut mushaf, semata-mata Al-Quran. Macam kat depan ni kot, hijau tu kan, hak kuning ni mana emas tu sikit, semata-mata ayat Quran dalam tu, maka wajib menyentuhnya dengan berwudu, kecuali keadaan darurah. Kita duduk naik motor gerak-gerak, tengok Allah ada Quran siapa jatuh atas jalan ni, sekadar mengalihkan Quran kita pun angkat. Itu pun dengan paling adab lah, tangan kanan angkat dengan elok, terus letak di tempat yang lebih tinggi daripada lalu lalang, habis. Adapun saja-saja pegang Quran tanpa wudu, berdosa. Pegang mushaf Quran tanpa wudu, saja-saja pegang, angkat, berdosa. Sebab wajib berwudu. Waktu itulah wudu jadi wajib kan. Wudu asalnya sunat. Okay, tapi dalam keadaan yang kita tengah bincang ni, saja-saja nak baca Quran dekat phone dan sebagainya, paling sempurna ambil wudu terlebih dahulu, menghadap kiblat. Kat mana kiblat? Kalau kat rumah kita, kiblat kat mana? Dan duduk dengan penuh tertib. Berdiri boleh ke Ustaz? Boleh, tapi paling comel duduk elok-elok, tenang. Okey, satu. Yang kedua, membaca secara tertib, sederhana, tidak terlampau cepat, tidak menghabiskan bacaan semua Al-Quran 30 juzuk 114 surah ni kurang daripada 3 hari. Nabi pernah memberikan larangan menghabiskan baca Al-Quran kurang dalam tempoh 3 hari. Ya ke Ustaz? Jom kita tengok hadis Nabi. Nabi kata apa? Man qara'a al-Qur'ana fi aqilli min 3 layalin lam yafqahu. Ada sebab dia. Pasal apa tak dikurang pada 3 hari ni? Ada sebab. Nabi kata apa? Barang siapa membaca Al-Quran fi aqilli min 3 layalin, menghabiskan bacaannya kurang daripada 3 malam, lam yafqahu, sesungguhnya dia tidak memahami pun apa yang dia baca. So the point is, Nabi nak bagi tahu, baca Quran ni bukan hanya baca, tapi dengan tadabbur, dengan yafqah, kefahaman. Mana baca dengan kefahaman. Zalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab yang tiada keraguan padanya. Kan ayat macam tu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, dalam hati pun jawab, ya kami ya Allah. Kan kalau jumpa adat-adat lebih banyak, kita akan jumpa ulama ajar kita, bila Allah seru je orang beriman, dalam hati kita seolah-olah menyahut. Macam mak panggil lah, awak, ya mak, jawab, ya ayyuhalladzina amanu, ya kami ya Allah, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kamu puasa, contoh. Maka dalam ayat dan dalam adab yang kedua ni, pengarang nak letak kepada kita membaca Al-Quran dalam tempo. Tempo ni bukan tempoh dah, dia punya speeding dia, kelajuan dia. Habis 30 juzuk ni tidak kurang daripada 3 hari. Walaupun kita jumpa Imam Malik khatam Quran antara Maghrib dan Isya. Tu dia. Habis Maghrib buka Quran, sebelum azan Isya khatam 30 juzuk baca Quran. Imam Syafi'i 1 hari 2 kali khatam Quran sehari. Banyak kalangan sahabat-sahabat Nabi yang laju bacaannya.
Nabi pernah khatam Quran dalam 2 rakaat solat sunat. Tu dia. 1 rakaat 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk. Khatam Quran. Subhanallah. Semua tu boleh, tak ada masalah. Tapi poin kita kat sini adalah yafqahu, membaca dengan penuh kefahaman. Sekali waktu Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Okey, kenapa huma? Kadang-kadang dengan hu, kadang-kadang dengan ha. Radhiyallahu anhu lelaki, radhiyallahu anha untuk sahabat perempuan, radhiyallahu anhuma maknanya bapa dan anak dua-dua sahabat. Betul kalau kita jumpa anhuma, hadis anhuma ni, kita orang surau ni kena tahu, oh ini maknanya bapa dia, anak dia dua-dua sahabat Nabi. Macam inilah Abdullah sahabat Nabi, Umar ayahnya pun sahabat Nabi. Apa tu sahabat? Islam hidup zaman Nabi, sempat jumpa Nabi secara berdepan, ada 3 ciri ni, dia sahabat. Mana tiga ciri ni ada pada Abdullah dan ada pada ayahnya Umar. Sebab tu radhiyallahu anhuma mengkhatamkan bacaan Al-Quran dalam tempoh 7 hari seperti mana Abdullah bin Mas'ud, Uthman bin Affan, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Anhum ajma'in ni mana nama-nama itu semua Allah redha kepada mereka. Masing-masing mengkhatam bacaan Al-Quran dalam tempoh seminggu. Katalah ustaz, so ustaz kami ni nak khatam Quran berapa lama? Ambillah sahabat-sahabat ni buat seminggu. Seminggu khatam Quran. Okey. Kita ni kadang-kadang nasib baik ada Ramadan, khatamlah sekali. Kalau tak ada Ramadan, silap-silap tak khatam lagi Quran setahun. Jenuh. Ibu-ibu yang ada kitab boleh garis dekat nama Abdullah bin Mas'ud. Sebab ini antara nama yang Nabi sebut dalam hadis. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, Nabi sebut kamu kalau nak tanya tentang Quran, nak cek bacaan Quran, semaklah dengan Abdullah bin Mas'ud. Maknanya kalau bahasa hari ni seolah-olah Nabi buat pengumuman, ni Abdullah bin Mas'ud ni guru Quran kamu semua. Nabi angkat di kalangan para sahabat ni, guru Qurannya adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu nama yang cantik tu. Boleh pun nama anak. Kita ni atuk-atuk nak dapat cucu kan, Mas'ud. Sedap kan? Abdullah bin Mas'ud. Okey. Baik. Yang ketiga, membaca Al-Quran sentiasa dengan khusyuk hati dan menzahirkan rasa duka cita, serta menangis, mengeluarkan air mata atau buat-buat menangis. Kalau tidak menangis pun, kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, utlul Qur'ana wabku fa in lam tabku fatabakau. Hak ketiga ni poinnya adalah memberikan sepenuh perasaan hati kita waktu baca Quran, dan sunat kita menangis ketika membaca Al-Quran. Apa kata Nabi SAW? Utlul Qur'ana wabku, bacalah Al-Quran dan menangislah. Fa illam tabku fatabakau. Jika anda tidak dapat menangis, maka cubalah buat-buat menangis. Baca Quran buat-buat menangis ni adalah sunat. Sebab Nabi perintahkan untuk kita baca Quran buat-buat menangis. Kalau tak boleh menangis, poinnya adalah menghayati isi kandungan membaca Al-Quran. Sebab tu saya bukanlah bidang Quran sangat, tapi kalau kita sembah kawan-kawan yang bidang Quran apa semua, antara yang diajar oleh guru-guru Al-Quran ni ketika melakukan bacaan Quran mesti sesuai dengan maksudnya. Kalau kafaru, dia kena keras, dia kena tinggi, suara kena besar. Ya ayyuhalladzina kafaru, dia tak boleh ya ayyuhalladzina kafaru. Tak ini sebab kafir, orang-orang kufar yang menentang Islam ni dengan bacaan yang nyaring, kafaru. Ya ayyuhalladzina amanu, lembut pasal apa? Menyeru orang-orang beriman.
Kan? Macam ayat yang kita dengar ni lah, wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwat bal ahya' 'inda rabbihim yurzaqun. Ayat tentang syahid di jalan Allah. Kawan-kawan kita, keluarga kita yang sedang menanti giliran syahid di Palestin ni, kita kena ingat mereka tak mati. Sebab Quran dalam suratul Baqarah ayat 169 Allah kata apa? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah ni amwat, mati. Bal ahya, bahkan mereka ni hidup di sisi Allah. Inda rabbihim yurzaqun, mereka ni diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Takkan ibu ayah tak tengok video-video kan? Ada satu hospital, Allah, apa nama hospital Gaza ni, ibu ayah semua jangan silap faham lah. Gaza ni dia taklah besar mana, dia macam besar bandar Kelang. Kelang. Gaza ni dengan Masjidil Aqsa macam daripada sini kita pergi Kedah. Saya balik Kedah. Sini Baitul Maqdis, Gaza kat mana? Kat Kedah. Gaza ni satu negeri. Tel Aviv, pusat pemerintahan tu tempat lain pula, negeri lain. Dia negeri. Palestin ni besar. Kan? Sebab tu kita akan tengok Gaza ni ada banyak hospital rupanya. Tidak kurang daripada 30 buah hospital dalam Gaza saja. Dalam satu negeri tu banyak hospital. Adalah satu video tu, satu hospital tu wangi hospital tu. Doktor-doktor semua senyum lah menyambut kehadiran jenazah-jenazah syuhada-syuhada yang terbunuh oleh rejim Zionis ni. Sebab apa? Wangi jenazah-jenazah mereka yang syahid di jalan Allah. Ada tangan duk buat tauhid macam ni, ada yang satu tangan kanan macam ni, tangan kiri duk tutup telinga remaja budak belasan tahun. Lah ni syuhada yang paling muda sekali, usia 7 hari, baru lahir 7 hari, kena bom di rumah dia dalam runtuhan bangunan, jumpa dapat selamatkan, usia 7 hari. Subhanallah. Kan? Ada seorang ibu tu 2 hari lepas selesai anak dia yang ke-6. Dia ada 6 orang anak, 6 syahid. Subhanallah. Yang bestnya, saya adalah kongsi dekat saya punya medsos saya ni, media sosial ni. Ibu tu waktu dukung anak dia, waktu tolak anak dia tu, anak dia remaja dah yang last nombor 6 tu, mulut tak habis-habis, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, Allahumma ajurni fi musibati, Allahumma ajurni fi musibati. Oh, mulut dia ada Allah yang belanja. Hebat tu. Allah tak pilih syahid kalau bukan mereka ni lahir pada keluarga yang hebat. Subhanallah. Dia syahid ni bukan boleh main dino, subuh tak bangun, angkat senjata pergi perang, mati, syahid. Bukan mudah. Syahid ni Allah pilih. Sebab syahid kan direct, gugur kewajipan memandikan jenazah kepada syuhada. Tak ada kewajipan, tak perlu mandi, kapan terus solat dan dikebumikan. Dan mereka ni banyak semua bila duduk dalam syurga satu bilik dengan para anbiya, para nabi. Bahasa mudahnya, geng-geng yang syahid lah ni dah 7,643 orang syahid di Palestin dengan 21 hari peperangan ni. 7,000 lebih ni mereka akan duduk bersila dengan Rasulullah SAW dan para nabi. Kita belum tentu masuk syurga, dalam syurga tu boleh jumpa Rasulullah. Sebab Nabi Jannatul Firdaus. Syurga kan ada tingkatan-tingkatannya. Adil lah. Takkan ni buaya semua yang main subuh kat masjid duduk syurga yang sama dengan orang yang subuh di rumah. Confirm tak sama. Kita yang main pagi ni pun sekali dapat apa, nasi lemak ke apa. Dapat makan beli, dia tak sama. Di rumah dia pun kena beli ya, masak sendiri. Kan dah beza kat situ. Makan kita disediakan. Nampak macam lapang tu kan? Di rumah dah dia tak sama. Takkan ni buaya semua yang kaki tahajud, bangun semalam tak tidur pukul 4 dah tahajud dah, sama dengan orang yang bangun subuh biasa. Tak sama. Maka macam itulah dalam syurga Allah ada tingkatan yang 7 lapisan.
Maka yang syahid di jalan Allah ni, bilik mereka, lapisan mereka dengan para Nabi. Duduk dengan Rasulullah SAW. Mulianya mereka yang syahid. Sebab tu mereka ni memang menanti giliran. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di kalangan orang beriman, kata Allah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, mereka akan membenarkan janji Allah SWT. Mereka ini golongan yang menanti giliran. 2.1 juta penduduk Gaza sahaja. Ramai. Negeri Gaza tu ada 2.1 juta penduduk. Mai, yang syahid ni baru 7 orang. Baru 7,000. Makna hal lain tu, mereka ini sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu, mereka sedang menanti giliran. Bilalah pula kami nak syahid. Lepas tu ustaz, menangis-menangis sedih tu memanglah sedih. Sebab tangisan itu juga Allah yang bagi. Takkan tak menangis, isteri meninggal, suami mati, sedih, tapi dalam hati seronok. Sebab tu mulut boleh Allah, 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 bersandar kepada Allah SWT. Seorang doktor perempuan tu habis pusing nak bagi tahu semua, anak aku syahidah, anak aku syahidah, anak aku syahidah. Seronok sebab anak dia syahidah. Subhanallah. Level iman yang berbeza, himayah sekalian. Subhanallah. Kan? Ni semua dalam hati mereka, masih dalam tajuk kita ni adanya Al-Quran. Mereka memang geng dengan Quran. Subhanallah. Hebat. Hari ini ada himpunan besar-besaran di Masjid KLCC. InsyaAllah saya dah ikut semua anak-anak saya. Stroller pun stroller lah, nak bagi mereka tengok supaya mereka tanya, Abi ni apa ni Abi? Ini Palestin. Siapa yang jahat? Zionis. Kita nak bagi benda tu kat dalam pemikiran anak-anak, kan? Biar anak-anak sembang. Macam anak saya, ayah dia tanya lah, anak nama apa? Ayash. Ayash masih digunakan di bayar semua. Ayash M06, peluru berpandu yang sedang dilepaskan ke Tel Aviv sebagainya. Antara satu namanya Ayash, nama pengasas bom juga yang telah syahid, kalangan Al-Qassam Hamas ni tadi. Bila dia tanya, dia kata, Ayash pun nak jadi macam Al-Qassam juga lah. Boleh, kena hafal Quran. Kita boleh jawab benda-benda tu. Pasal Al-Qassam ni semuanya hafiz Quran. Subhanallah. Baik. Kemudian sikit lagi, boleh bayar sikit lagi nak? Yang keempat, memperelokkan suara membaca Al-Quran. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, perelokkanlah bacaan Al-Quran dengan suara kamu. Sabdanya lagi, Laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan dari sunnah kita orang yang tidak melagukan bacaan Al-Quran. Sabda Nabi lagi, Ma adhinallahu li syai'in ma adhina li nabiyyi yataghanna bil Quran. Allah tidak mengizinkan membuat suatu sebagaimana ia mengizinkan Nabi SAW berlagu dengan bacaan Al-Quran. Mana baca Quran ni kena baca dengan suara yang paling sedap dan lagu yang sesuai dan boleh dengan bacaan Al-Quran. Antara lagu-lagunya apa dia? Duk taranum tu lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Menyedapkan bacaan Quran ni satu sunnah dan juga sunat. Dua-dua sekali dapat. Pahala sunat pun dapat, pahala sunnah pun dapat. Melagukan bacaan Al-Quran. Tapi hati-hati nak, tak boleh kita jadikan Quran ni ayat lagu, tak boleh. Kecuali ayat tu adalah doa. Macam naik kenderaan. Kenderaan kan ayat Quran. Sebab tu walaupun kita haid, datang haid, kita boleh baca ayat Quran. Yang mana ustaz? Doa ataupun zikir boleh. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tu ayat Quran. Walaupun kita haid, tak uzur, tapi boleh baca, boleh. Termasuk tadi ni buat lagu boleh. Saya dah dengar satu lagu, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa
inna ila boleh nak bagi anak-anak ni lazimi baca doa naik kenderaan. Maknanya ayat Quran yang menjadi doa boleh dilakukan, tapi saja-saja Fatihah buat lagu tak boleh. Kan? Maksudnya boleh lah. Kecuali lagu-lagu yang ada dalam taranum-taranum, tak kira bayati, hijaz, nahwan, itu saya pun tak kerti sangat. Ibu ayah boleh tengok. Baik, kemudian tak ada juga habis no. Bab ni banyak lagi ni. Ada 5, 6, 7, 8 dia punya adab-adab yang disenaraikan. Okey, sikit. Jika seorang pembaca merasa bimbang atau takut menjadi riak atau pura-pura atau takut mengganggu orang yang sedang sembahyang, ini bab Quran dengan orang yang sembahyang. Kita kan duduk depan baca Quran, tiba-tiba ada orang main sembahyang, maka hendaklah dia membaca Al-Quran dengan suara yang rendah. Kerana diriwayatkan Nabi SAW pernah bersabda, al-jahiru bil-Quran kal-jahiri bis-sadaqah. Orang yang membaca Al-Quran dengan kuat seolah-olah dia bersedekah secara terang-terangan. Dia punya sifat dia macam tu. Siapa yang baca Quran dengan kuat, macam dia sedekah benda baik, Quran benda baik, sedekah benda baik, tapi bagi secara terang-terangan. Macam tu orang yang membaca Quran dengan kuat. Al-jahiru bil-Quran kajahiri bis-sadaqah. Dia jaharkan baca Quran seolah-olah dia menjaharkan sedekah dia. Sedangkan amalan sedekah itu digalakkan secara sulit, rahsia, kecuali dengan tujuan. Dia ada pengecualian kat situ. Boleh tak baca Quran secara live di TikTok macam ni? Boleh, bila dengan keadaan tujuan seperti hendak menggalakkan orang lain berbuat demikian. Assalamualaikum semua, ini ada sedikit sumbangan yang saya nak sampaikan, dan sebenarnya bukan duit saya, ini hasil sumbangan orang ramai. Saya nak bagilah pada Ustaz Tuan Mudi sekolah contohnya. Buat live, ambil gambar, ambil semua. Boleh tak? Boleh, kalau dengan niat tujuan fastabiqul khairat, menggalakkan orang lain pun sedekah juga. Menggalakkan orang lain pun bila dengar kita baca, sedap dia baca Quran, tenang betul, menyebabkan orang jadi nak dengar Quran berbanding dengar lagu contohnya. Bagus, boleh. Tapi again, kalau balik pada ria, nak menunjuk, semua tu jadi haram dan berdosa lah. Walaupun baca Quran, lagi dia baca Quran, lagi berdosa dia. Sebab apa? Niat dia menunjuk. Jadi semua innamal a'malu binniat, berbalik kepada niat seseorang. Okey. Begitu halnya dengan membaca Al-Quran. Maknanya kalau ramai sembahyang, kita kena memperlahankan bacaan Al-Quran kita. Sama juga siapa yang jadi imam, bila dia habis sembahyang, dia kena intai-intai sikit. Ada makmum masbuk kat belakang, yang bangun lagi tambah rakaat, dia main lewat. Maka imam jangan ada bulut pula, subhanallah walhamdulillah. Makmum tu nak dengar dia punya Fatihah pun tak dengar. Kuat sungguh speaker surau contohnya. Maka sedar-sedarnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini imam yang tahu fiqah. Kalau tak tahu tu duduk pulun, maka dia kena tengok keadaan, bagaimana keadaan makmum tadi. Okey. Sebelum masuk yang ke-6 ni, yang ke-7 ni, untuk bulan depan, saya ada sedikit tambahan yang Imam Nawawi sebut ni. Antara ibu-ibu yang sedang menulis ni, digalakkan juga membaca, sebelum membaca Al-Quran, dengan bersiwak, guna kayu sugi atau menggosok gigi sebelum membaca Al-Quran. Ini juga adab dalam membaca Al-Quran. Apa lagi? Saya tambah-tambah lagi ni. Tadi dah membaca Al-Quran dengan tayamum. Tayamum selesai, kalau ada wudu airnya. Tempat membaca Al-Quran mestilah bersih dan khusus. Kita confirm ada baca Quran kat rumah kan. Selain daripada kita sendiri duduk main surau ni, ada tempat baca Quran, maka di rumah khususkan tempat membaca Al-Quran. Kena ada tempat khusus. Tambah ibu-ibu saya kat rumah sini, rumah besar ni, ada bilik lebih contohnya. Bilik tu jadi mini surau. Jadikan tempat tu juga tempat khas baca Quran.
Saya ingat orang tua suka buat budaya tu. Sebab apa mengaji? Orang tua dulu mengaji. Ada kursi khusus letak, ada meja kecil, ada rehal khusus kat rumah. Ada tempat khusus membaca Al-Quran, iaitu tempat yang bersih. Okey. Kemudian apa dia lagi? Adab baca Quran memulakan dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, memohon perlindungan daripada syaitan yang direjam. Ini semua ada adab juga dalam membaca Al-Quran. Okey, memulakan dengan isti'azah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi itulah beberapa benda yang sempat kita tengok. Jadi bulan depan kita pahami sikit lagi adab yang ke-6, 7, 8. Kemudian kita masuk adab yang sangat best, iaitu adab-adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab yang ke-4 insya-Allah. Okey, ada soalan ke? Ada ustaz, bila nak sarapan? Jadi insya-Allah. Okey, kita berhenti kat situ. Ibu dah dekat surat 24 insya-Allah. Jadi bagi semua teruskan berdoa kepada Allah SWT untuk kawan-kawan kita, keluarga kita di bumi Palestin. Lagi-lagi bagi semualah, saya ni muda lagi, amalan pun tak apa nak ada. Bagi semua ni yang kaki-kaki surau, dia bangun malam tahajud tu, sebut Palestin, sebut mujahidin kita, doakan mereka. Moga-moga Allah memberikan bantuan pertolongan. Ni nampak akan makin dahsyat ni. Israel dah mula masuk melalui jalan darat. Kita kebal dah memenuhkan ruangan darat, dah berada di sempadan Gaza untuk melakukan serangan. Tetapi Al-Qassam memang menunggu serangan darat. Sebab ini kepakaran Brigade Izzuddin Al-Qassam. Subhanallah. Cuma ada orang tanya, ustaz, peperangan ni akan berakhir macam mana? Kan perang daripada 1948 lagi, 75 tahun lebih ni. Kita ada episod tu, dia perang ni akan, ini sembang sikit lah supaya kita punya isu semasa kita cakna ni. Peperangan ni biasa akan tamat dengan pertama genjatan senjata, dua-dua letak senjata, ada satu arahan kuasa lain, ataupun yang kedua masing-masing tukar tawanan perang. Buat masa ni Israel tak setuju. Hamas telah melepaskan 2 orang, 3 orang, bagi yang tua-tua, budak-budak perempuan ni lepas, hantar sampai dah. Tapi kita tak dapat balik tawanan kawan-kawan kita yang ditahan oleh Zionis. Mana deal tu tak berlaku, mana usaha tu ada. Okay? Tapi nampak gaya yang kali ini berpanjangan, sebab tak capai deal tadi lah. Dan menariknya, kuasa-kuasa besar dunia pun telah memberikan perhatian kepada bumi Palestin. Rusia, China berpihak kepada Palestin. Kan Majlis Keselamatan PBB yang bersidang tak boleh capai sepakat sebab 5 kuasa veto ni, Rusia, China, Perancis, US, UK. 2 China dan Rusia ni tak setuju dengan apa usul yang dibawa oleh US. Kemudian negara-negara lain pun menyatakan sokongan. Bahkan Hizbullah telah bersiap, Iran pun dah ready, macam-macam. Ini belum Afghanistan lagi punya ketenteraan. Jangan lupa Afghanistan berjaya menghalau US keluar daripada bumi Afghanistan, kawan-kawan Taliban ni. Jadi nampak gaya perang ni akan berlanjutan. Dan bacaan kawan-kawan kita, khususnya yang pakar dalam isu Palestin ni, seolah-olah yang sedang berlaku sekarang ni adalah usaha untuk Nakbah 2.0. Nakbah ni apa? Nakbah ni mengusir keluar penduduk asal, masuk pendatang haram. Sebab tu ayat yang Joe Biden, ayat yang setan Yahoo ni, nama betul dia Netanyahu, tuan nak panggil Natam Yahoo, boleh belakang. Dapat pahala orang yang kutuk musuh Allah ni. Sebab tu tuan kena kutuk, kena sebut laknatullah, ada pahala kat situ. Sebab tu Netanyahu ni dia kata, siapa nak selamat keluar cepat daripada Gaza, keluar cepat. Padahal bohong, waktu orang keluar dia bom pula. Dia semua memang setan lah.
Memang perangai jahat. Okay, kenapa mereka suruh kosong? Sebab nak jadikan tempat tu kosong, masukkan pendatang haram lain. Kita kena ingat ibu semua, memang di sana ada Yahudi dan sekarang berusaha untuk kumpul Yahudi seluruh dunia mai duduk di Palestin. Sebab tu waktu saya pergi di Baitul Maqdis ni, kita lalu kawasan penempatan haram Yahudi, muka macam kita, muka Melayu, banyak orang Thailand, banyak Vietnam, banyak Filipin. Mereka ni Yahudi Thailand, Yahudi Vietnam, Yahudi Filipin yang dipanggil untuk mai duduk di sana. Lepas tu kita akan tengok di Tel Aviv ni ada kulit gelap, kulit cerah, mata sepet, semua ada. Itu semua Yahudi yang dipanggil daripada seluruh dunia. Sebab apa? Mereka mempercayai bahawa mereka sedang menanti hero mereka yang terakhir, Al-Masih. Dia lupa ada nama penuh. Nama penuhnya Al-Masihud Dajjal. Dajjal tu dia akan tunggu keluar, muncul. Itu dia punya hero last kali yang akan keluar. Sebab tu saya tak berapa setuju dengan ayat yang selalu orang guna, apa bahasa Inggeris dah, you do not be a Muslim, just be a human to stay with Palestine. Hang ni tak jadi Islam pun tak apa, jadi manusia aja untuk bersama Palestin. Awas, saya takut ayat ni, siapa yang mulakan ayat ni sebenarnya? Lawan Syekh, bagus dari satu sudut supaya hang Islam kata Islam, jomlah sokong Palestin, bagus. Tapi di satu sudut lain kita kena faham, Palestin ni isu apa? Dia isu akidah. Isu masing-masing mengaku bumi ni bumi dia, dan kita pastilah kita yakin ini bumi kita, bumi Nabi, bumi kiblat pertama kita. Macam tu lah juga Yahudi, kenapa dia bulun sangat nak Palestin. Macam kita kata, kalau US sokong sangat, bagilah satu negeri dalam US untuk Yahudi, tak boleh. Sebab tak ada apa-apa dalam kitab mereka. Mereka hanya nampak dalam kitab mereka hanyalah Baitul Maqdis sebagai bumi mereka. Sebab tu akhirnya isu ni isu akidah, isu pertemuan juga di antara agama sebenarnya. Jadi sama-sama kita ambil cakna ibu semua. Cakna ni termasuk semualah, boikotnya, apa yang boleh kita usahakan, ada duit kita bagi, ada doa kita panjatkan, insya-Allah. Sebagai kebersamaan, sebab kita bimbang, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, kata Rasulullah. Siapa yang tak ambil tahu urusan umat Islam lain, falaysa minhum, dia terkeluar daripada geng umat Islam tersebut. Kita duk kira tempat kita aja, duk kira kita nak makan apa aja, duk kira duit yang kita dapat, jam. Walaupun kita orang surau, bimbang di hari akhirat nanti kita tak boleh duduk dengan geng orang Islam. Sebab apa? Kita tak ambil tahu. Ini bahaya semua. Lagi-lagi inilah depan-depan saya ni. Ini semua muka-muka soleh yang doa ni power. Jadi tuan-tuan doa sungguh-sungguh. InsyaAllah. Minta maaf lah, ambil masa sikit takkan tak sebut tentang perkara ni sebagai kesedaran kita semua, insyaAllah. Masih juga kawan-kawan dalam TikTok, teruskan sebarkan kesedaran tentang perjuangan Palestin, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان في كل زمان في كل أرض الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أسبح كفر سورة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله.